Assalamualaikum guys. Korang bersama Mak dalam kisah seram sejuk. Okey, hari ni Mak berkesempatan lagi nak kongsikan dengan korang satu kisah iaitu dari N, bukan nama sebenar. Kata N ni, dia ni pernah lah menyewa di satu lot di AU3/18 nombor 1 guys. Rumah yang dia sewa ni adalah rumah yang paling hujung dan yang berdekatan dengan rumah dia ni adalah loji najis guys pada masa tu. Tapi sekarang ni kata N, loji najis ni dah tak ada dah. Dan di depan rumah ni ada satu pokok cherry yang sangat rendang guys. Dekat situlah tempat si N dan family dia kalau nak santai-santai pada waktu petangnya. Ada apa dengan rumah sewa si N ni? Jom sama-sama kita dengar kisah N. Sebelum tu, Ilahana, ya Ilahana, yassir lana umurana, Ilahana. kata N, rumah ni ada 3 bilik tidur dan 2 bilik air guys. Satu tu adalah bilik master room. Bilik besar lah. Dan satu lagi ni betul-betul berdekatan dengan dapurnya. Dan dekat belakang rumah si N ni guys, kata N, ada satu longkang besar yang sangat dalam. Boleh mati lemas lah kalau ada orang yang terjatuh dalam longkang ni. Lagi-lagi time hujan lebat. Ada sesuatu yang pelik kata N ni guys yang nak dikongsikan dengan kita. Kata N, dia bila dia tidur dekat bilik nombor 3 ni memang akan rasa sesuatu tau. Dan pernah lah terjadi di mana N ni bila dia tidur pada waktu malamnya dalam pukul 2 ke 3 pagi ni, N akan tersedar disebabkan bunyi yang sangat bising macam ada orang ramai yang tengah duduk lepak dekat living room rumah tu guys. So bila dah terdengar bunyi bising macam ni, N ni dia bangun. Dia pergi tengok, tak ada apa-apa guys. Rumah gelap, sunyi je lah. Malam kot kan, pukul 2-3 pagi. Jadi suara-suara tu selalulah mengganggu bila N ni tidur dekat bilik nombor 3 tu guys. Tapi bila dia pergi tidur dekat bilik nombor 2 ni, tak ada apa-apa. Cuma bilik nombor 3 ni je lah yang rasa macam sesuatu ni. Ditambahkan lagi kata N, dekat bilik nombor 3 ni ada satu paku yang sangat panjang guys. Dipakukan betul-betul di tengah-tengah pintu bilik nombor 3 ni. Paku yang dekat pintu bilik nombor 3 ni guys, N ni tak berani nak buang tau. Sebab kalau rumah ni dibeli dan rumah ni adalah rumah dia dan keluarganya, mungkinlah si N ni akan ubah suai, kan, renovate, buat apa yang patut. Tapi rumah ni adalah rumah sewa. So tak beranilah nak buat lebih-lebih. Takut tuan rumah ni marah. Dan tuan rumah ni juga guys, kata N macam something jugalah. Sebab bila tuan rumah ni datang nak kutip sewa rumah guys, tuan rumah ni dia tak nak masuk tau. Dia sanggup tunggu dekat luar pagar walaupun mak dan abah si N ni dah pelawa dia ni untuk masuk. So nampaklah dari situ macam ada yang tak kena dengan tuan rumah ni. Tuan rumah ni bangsa apa tidaklah dikongsikan dekat sini untuk menjaga privasi seseorang tu guys. Cuma N cakap nama tuan rumah ni dia ala-ala orang Jawa gitu. Korang tertanya-tanya kan, tahun bila ni? Tahun berapa agaknya kisah si N ni? Sebab ada tuan rumah yang datang dari rumah ke rumah untuk ambil sewa. Kalau zaman sekarang ni melalui online, melalui bank-in kan. So guys, korang fikirkanlah sendiri. Kita faham-faham je lah tahun berapa agaknya kisah si N ni. Okey. Nak dijadikan cerita, kata N setiap malam selepas isyak ni, diorang ni akan mengaji guys. So N dengan adik dia ni mengaji dekat dalam bilik abahnya ni. Okay. So jadi bila dah mengaji ni, abah dia nak keluar sekejap untuk ambil Al-Quran. So N pun dengan adik dia mengajilah. Tengah nak sebut ni alif, lam, tiba-tiba si N ni dengar ada satu suara perempuan panggil dia guys dari luar rumah. Macam mana
Suara ni mak tak tahulah pula, wallahualam. Cuma Anne cakap ada suara perempuan yang memanggil-manggil dia dari luar rumah. Okay, contohlah mak bagi kat sini mungkin Anne. Mungkin lah guys. So jadi si Anne ni dia buat tak tahu je, dia teruskan mengaji ni. Lepas tu guys, suara ni seperti makin kuat guys, memanggil Anne dari luar rumah. Sampaikan adik dia ni pun dengar. Bila adik si Anne ni pun dah dengar, so diorang ni memandanglah antara satu sama lain. So mungkin dalam fikiran diorang ni, oh kau pun dengar ke? Adik Anne ni cakap, guys, kak, ada orang panggil kau ni. So jadi Anne ni dia bangun, dia selaklah langsir dekat dalam bilik abahnya ni guys, untuk tengok siapa yang dekat luar panggil nama aku ni. Guys, Anne nampak ada seorang perempuan tua yang membongkok sambil melambai-lambai si Anne guys, dan memanggil nama si Anne. So jadi Anne dia panggil lah adik dia. Dik, kau tengok tu, adik dia memang nampak guys malam tu memang ada perempuan tua. So, jadi korang bayangkanlah macam mana agaknya perempuan tua yang membongkok ni melambai-lambai dan memanggil nama korang. Korang rasa apa agaknya kan? Si Anne dengan adik dia ni takut guys, terus lari ni pergi ke living room untuk cari mak dia. Mak si Anne memang ada dekat living room guys. Tengah santai ni tengok TV. Tiba-tiba terkejut ni, nampak dua orang anak engkau berlarian pergi dekat kau. So jadi bila dia terkejut tu, Mak Anne ni dia marah lah. Dia cakap, dah kenapa korang ni berlarian dalam rumah ni malam-malam ni? Bukan korang ni mengaji ke? So jadi bila dah mak ni bising, abahnya ni pun dengar lah guys. Jadi abah Anne ni tanyalah, dah kenapa ni? Apa pasal? Kata Anne guys, dia ni bagi tahu abah dengan maknya ni, bah tadi orang dengar ada seorang perempuan ni panggil nama Anne. Adik dia pun menyampuk guys. Adik dia cakap, ya bah, ada bah dekat luar sana bah. Guys, korang dah boleh agak kan apa yang jadi bila abah si Anne ni pergi tengok. Tak ada pun guys, tak ada sesiapa pun dekat luar pagar seperti apa yang Anne dan adiknya ni sampaikan. So jadi baru je kau ni kena marah dengan mak kau, sekarang kena marah pula dengan abah kau. So jadi diorang ni kena marah guys. Kata abah si Anne ni, korang diorang ni banyak main, sekarang masuk bilik balik sambung mengaji. Malam tu guys, si Anne dengan adiknya ni tak tidur dalam bilik diorang. Diorang ni tidur dalam bilik mak dan abah diorang guys, sebab masih lagi terkesan dengan apa yang diorang nampak dan apa yang Anne ni dengar. So bila dah tidur dalam bilik abahnya ni, menyempit-nyempit ni, diorang ni bergaduh lah. Anne dengan adiknya ni dah bergaduh, kena marah lagi. Kata mak si Anne ni, kalau korang bergaduh, korang keluar pergi masuk bilik masing-masing. So jadi Anne dengan adiknya diamlah, tidurlah dalam bilik mak dengan abahnya pada malam tu. Keesokan harinya guys, diorang ni didatangi oleh arwah atuknya dan dua orang uncle-nya guys. Seorang ni dipanggil Uncle Farouk dan seorang lagi adalah Uncle Padi. Jadi meriah lah pada ketika tu di rumah diorang ni. Macam orang lawat lah, selalu mara melawat kan. Adik-beradik kita datang rumah ni nak tidur. Macam itulah sebaliknya guys. Dan itulah yang berlaku. Untuk pengetahuan korang semua, kata si Anne, Uncle Padi dia ni dulu adalah sesehat-sehat manusia, tapi sekarang ni dah sakit guys. Sebab apa dia sakit? Sebab dulu Uncle Padi dia ni adalah pelajar ITM guys, tapi sayangnya Uncle Padi dia ni suka mengambil pil tahan tidur untuk study hard sangat-sangat. Sebab tak nak tidur, sebab nak belajar pada waktu malam tu. So guys, jangan amalkan pil-pil tahan tidur ni, okey? Ianya berbahaya sangat-sangat. So tengoklah apa yang dah terjadi pada Uncle Padi si Anne ni. So, jadi guys, pada malam tu lepas makan petang ni, dan malam tu diorang ni nak tidur. Diorang ni semua tak nak tidur dalam bilik tau. Arwah atuknya dan dua orang uncle ni memang suka sangat tidur dekat living hall tu. Macam mak pun suka tidur kat living hall sebab nak tengok TV sambil tidur. Lepas tu kan TV lah tengok kita. Macam tu. Tapi si Anne dan juga adiknya ni masih lagi tidur dalam bilik abah dengan mak dia ni, sebab masih ada rasa lagi, orang kata trauma lagi dengan apa yang berlaku.
Si N guys, tengah lena tidur ni, tiba-tiba diorang ni dikejutkan dengan suara Uncle Padi dia yang menjerit dan bercakap, "Mak, aku nak kahwin." Punyalah kuat guys. N cakap mungkin jiran-jiran dia dekat sebelah tu pun dengar lah uncle dia ni menjerit. So jadi abah dia, mak dia bangun keluar tengok apa yang telah terjadi. Guys, nampak dan diorang ni semua nampak Uncle Padi dia tengah cekik atuk dia guys, seperti orang yang dalam kerasukan tau. Terus abah si N ni pergi dekat Uncle Padi dia ni guys dan bacalah ayat-ayat untuk penenang diri. Kata N, ayah dia ni memang adalah orang kata macam ilmu ataupun adalah belajar asas-asas untuk menangani masalah macam ni. Tapi taklah betapa pandai sangat tentang bab-bab macam ni. Cuma orang kata tu macam nak menenangkan tu, insyaAllah boleh lah. So jadi bila abah si N ni dah baca, Uncle Padi dia ni duduk diam guys. Terduduk dan diam seketika. Adik dia dengan mak dia memang duduk tepi je guys. Tak beranilah nak buat apa-apa ni kan. Cuma duduk tengok je lah apa yang berlaku pada malam tu. Lagilah pula si N pula dia rasa macam apa pula yang jadi ni, dah kenapa ni kan. Baru je 2 kali lepas ni aku ni kena ganggu. Nampak perempuan tua membongkok ni kan, lambai-lambai. Lepas tu pula pakcik datang rumah, jadi pula macam ni. So jadi keadaan tu jadi macam tertanya-tanyalah pada diri si N ni. Keadaan ni dah tenang sekejap. Uncle Padi ni dah macam rebah, macam penat bila dah dengar apa yang dibacakan oleh abah si N ni. Tiba-tiba guys, diorang ni ingat dah settle dah. Dah tak ada apa-apa dah. Tiba-tiba Uncle Padi dia ni bangun guys, seperti orang tua yang sedang menggulungkan tikar. Tapi apa yang dibuat oleh Uncle Padi dia ni, bangun, membongkok dan menggulungkan tilam yang diorang ni pakai untuk tidur pada malam tu. Masa ni si N, adik dia dengan mak dia dah rasa meremang dah. Dah memang rasa semacam dah. Apa yang dikatakan oleh Uncle Padi dia ni guys, "Mar, mana adik Mar? Kita dah nak balik ni." So guys, siapa itu Mar? Apa itu Mar? Tidak pula lah si N ni kongsikan dan bagi tahu. Cuma N bagi tahu itulah yang Uncle Padi dia ni sebut. Siapa yang dah merasuk Uncle Padi dia ni, wallahualam guys. Guys, abah si N ni dia marah lah. Nak pergi mana pula tu? Nak balik mana ni? Dah duduk sekarang, tidur, baring. Guys, pakcik Padi si N ni dia dengar tau. Dia terus duduk sambil termenung, tak bercakap apa-apa pun selepas dimarahi oleh abah si N ni. Sekejap lepas tu, abah si N ni dia cubalah telefon dan mendapatkan Uncle Lan, iaitu uncle ni adalah seorang guru persilatan guys, yang boleh lah orang kata nak menyelesaikan masalah ataupun nak menangani situasi yang macam ni. Tepat pukul 2 pagi guys, Pakcik Lan ni, iaitu guru silat ni pun sampai guys. Sampai-sampai je Pakcik Lan ni guys, Pakcik Padi dia ni terus bangun dan berlari langkah selindor guys, dan bunyi yang sangat kuat guys pada malam tu. Sampaikan jiran-jiran si N ni datang ni keluar dan pergi dekat rumah diorang dan bertanya, "Ada apa tu bising-bising ni? Kenapa ya?" Mereka ni ditenangkan oleh abah si N dan Pakcik Lan ni memberitahu tak ada apa-apa, insyaAllah diorang ni dapat selesaikan. Jadi jiran-jiran ni yang datang tadi ni pun beransurlah balik. So jadi bila dah pengsan pakcik ni sebabkan dah terlanggar, lari-langgar selindor ni, tidurlah sekejap sampailah guys pukul 10 pagi. Mak si N siapkanlah minum-minum untuk diorang yang ada dekat rumah ni. Korang tahu tak, Uncle Padi dia ni yang pingsan tu tiba-tiba bangun, join minum sekali macam tak ada apa-apa yang jadi pada malam semalam. Korang tak pelik ke? Guys, mak si N ni dia dapat rasakan sesuatu yang ganjil pada Uncle Padi dia ni waktu diorang nak minum pagi tu guys. Sebab apa? Kata mak si N ni, gigi Uncle Padi ni guys sepenuhnya hitam guys. So jadi
bukanlah dia tahu. Kita boleh tahulah kalau orang ni kena rasuk ni, dia akan jadi berbeza sangat. Perwatakannya dari segi fizikalnya akan nampak lain tahu. Itulah yang Mak Si En ni perasan. Gigi Uncle Padi ni tak putih seperti biasa, tetapi semuanya menjadi hitam. Jadi Mak Si En ni bagi tahulah dekat abahnya ni dan juga Pakcik Lan ni, iaitu guru persilatan ni. Kata Pakcik Lan ni, dah jom lekas kita bawa Uncle Padi ni ke pantai dalam untuk berubat. Jadi diorang ni bawalah Uncle Padi ni pergi ke pantai dalam. Pada masa tu kata si En ni, pantai dalam ni ada rumah setinggan guys, yang berdekatan dengan loji najis. Tapi sekarang rumah tu dah tak ada dah lah. Allahuaklam lah guys. Itulah yang dikatakan oleh En. Dan di situlah Pakcik Lan guru persilatan ni dan abahnya bawa Uncle Padi ni pergi berubat. Setengah diorang ni nak bawa Uncle Padi dia ni pergi berubat guys. Tiba-tiba Uncle Padi dia ni mengatakan sesuatu yang membuatkan diorang ni semua tersentak guys. Family Si En ni lah tersentak ni. Sebab apa? Kata Uncle Padi dia ni, ada paku tak? Mana paku? Aku ni lapar ni. Guys, En dia tak fikir apa dah. Dia cuma fikir paku yang berada dekat rumah dia tu guys. Paku yang dekat pintu biliknya tu, yang betul-betul panjang, yang dipakukan dekat atas pintunya tu. Mungkinkah paku ni ada kena-mengena? Apa yang diorang dapati di dalam perubatan Uncle Padi ni guys, yang mengubat ni Islam ke, ustaz ke, bomo ke, apa ke, mak wallahualam guys, mak tak tahu. En kata dia pergi berubat sahaja. So jadi perubatan ni guys, dia bagi tahu di dalam rumah sewa si En ni, diorang ni ada hantu raya yang dibela oleh tuan rumah tersebut, tetapi ditinggalkan guys. Maknanya tuan rumah tu dia dah tak nak dan dia tinggalkan hantu raya dia dalam rumah tu guys, tanpa berbuat apa-apa. So jadi diorang ni lah yang menyelesaikan masalah hantu raya yang ditinggalkan ni. Allahu Akbar guys. So jadi lepas saja perubatan tu guys, abah si En ni dia terus balik lah, tanpa fikir lah, lantak lah paku ni tuan rumah punya ke apa. Abah si En ni terus cabut paku tu guys dan buang paku tu dekat loji berdekatan rumah sewa diorang ni guys. Kata pengubatan tu guys, paku itulah makanan hantu raya dalam rumah tu guys. Masya Allah. Macam-macam rasa lah diorang ni. Diorang ni rasa kecewa, rasa marah, rasa geram, rasa Allah, macam-macam lah kan. Yelah, apa yang berlaku ni tak sangka lah sampai macam ni sekali. Apa yang ada dekat dalam rumah sewa tu kan. Alhamdulillah dah tak ada apa-apa lagi. Gangguan ke, penampakan ke, kedengaran suara memanggil ke, atau seram sejuk yang ada dalam rumah tu dah tak ada lagi guys. Syukur Alhamdulillah. Apa yang berlaku dekat tuan rumah tak pula si En ni kongsikan dengan mak. So mak wallahualam guys. Guys, itulah dia pengalaman dan kisah si En bersama keluarganya yang pernah menyewa di salah satu lot di AU3 yang mana kita tahu ni kan. So, mak doakan semoga En selamat dunia dan akhirat dan dipermudahkan segala urusannya dalam lindungan Allah selalu. Amin, amin, amin. Terima kasih sangat dekat En. So, untuk korang semua kat luar sana, thank you subscribe, thank you follower, thank you supporter. InsyaAllah jika mak berkesempatan ada kisah, ada cerita, kita jumpa lagi guys. Murah rezeki korang. Salam Ramadan. Bye.